Okay, cerita Muhyiddin Yassin pula tuan-tuan. Muhyiddin tidak boleh Mahkamah Persekutuan pendakwaan. Undang-undang tidak membenarkan Muhyiddin Yassin membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Session, kata seorang anggota pasukan pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syarudin berkata demikian di Mahkamah Session Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Session setelah Mahkamah Raya memerintahkan ia kembali semula untuk ke Mahkamah Session bagi tujuan lain. So dia macam mana tuan-tuan? Dia macam ni. Mahkamah kita ada 5 yang asas lah. Dia ada magistrate, dia ada session, dia ada mahkamah tinggi, dia ada mahkamah rayuan, dia ada mahkamah persekutuan. So biasanya menurut perlembagaan kita ada 2 hak untuk merayu. Semua orang ada 2 kali hak merayu. Tetapi isunya dalam kes Muhyiddin Yassin ini, kes itu bermula di mahkamah session. Setelah dia didapati tidak bersalah kerana ada defect, maka dibawa ke mahkamah rayuan. So dia lompat mahkamah. So sebenarnya tak perlu lagi sebab dah melalui 2 kali, dia kira sebagai 2 kali rayuan. So tak boleh nak merayu lagi ke Mahkamah Persekutuan sebab dia bermula dari mahkamah session. So adakah hujah ini boleh diterima? Itu terpulang kepada hakim lah, tapi okey juga, reasonable juga sebenarnya. Dia tak boleh langkau. Sebab kes Muhyiddin Yassin adalah kes yang bermula di mahkamah session. So menurut hujah pihak pendakwa, berkemungkinan kes itu tidak boleh didakwa, tidak boleh dirayu lagi kerana sudah pun melalui rayuan yang terakhir. Pada perbicaraan di hadapan mahkamah session, pagi tadi dia berkata rayuan terakhir bagi kes mahkamah di session adalah di mahkamah rayuan. Mengikut CJA, Akta Mahkamah Kehakiman, Seksyen 87. Perkataan tersebut menyatakan bahawa sebarang rayuan yang timbul daripada perkara di mahkamah session hanya boleh dibawa paling tinggi pun berakhir di mahkamah rayuan. CJA juga menyatakan bahawa hanya merayuan yang berasal daripada mahkamah tinggi yang boleh dibawa ke rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. So maksudnya kalau dia memula di mahkamah tinggi kes itu, maka dia boleh merayu di mahkamah rayuan, kemudian rayuan terakhir dia Mahkamah Persekutuan. Tetapi kalau dia bermula di mahkamah session, maka rayuan terakhir dia adalah di mahkamah rayuan. Jadi daripada situ Timbalan Pendakwa Raya mengatakan therefore Muhyiddin Yassin tidak boleh lagi merayu keputusan mahkamah rayuan untuk memulangkan kembali kes itu ke mahkamah session. Okey, cerita dia apa Is? Tak faham cerita dia. Okey, dia macam ni. Tempoh hari Muhyiddin Yassin didakwa menjalah guna ataupun rasuah terhadap projek Jana Wibawa. Okey, dan dia dituduh di bawah 2 kluster tuduhan, iaitu satu rasuah, satu lagi AMLA, Anti Money Laundering Act. Di bawah rasuah SPRM, menurut peguam Muhyiddin Yassin ada defect, ada kecacatan di dalam pertuduhan. Perbicaraan tak start lagi tau. Perbicaraan Muhyiddin Yassin ni tak start lagi. So ada kecacatan. Kemudian bila dia mengatakan ada kecacatan, mahkamah mengatakan bahawa betul ada kecacatan. Itu kes dalam kes rasuah beliau. Dalam masa yang sama dia kata, maka kalau kes itu dan kes itu dibagi DAA, Discharge Amounting to Acquittal. Dalam masa yang sama dia ada satu kes AMLA. Kes AMLA ni bermula di mahkamah session. So dia kata wajibnya kes itu dibuang. Kes itu dah wajib dibuang. Kerana apa? Kes ni ada defect. Kes AMLA ni wajib dibuang. Mahkamah mengatakan tidak. Kerana kes itu 2 kes yang berbeza. Yang defect kes rasuah. Yang kes AMLA tak defect. So dia nak merayu. Tak dibenarkan. Kembali ke mahkamah session. Kena mula bicara. So tak boleh nak merayu dan delay lagi kes ini. Kena mula bicara secepat mungkin. Itulah kisah. Itulah ceritanya. Fahamlah. Right? Okay, habis kat situ. Alright. 2 berita berkenaan dengan mereka yang membuat akta hasutan terhadap raja-raja. Pasukan khas 3R siasat kes Abdul Hadi, KDN.
Pasuan khas bagi menyiasat kes melibatkan 3R akan menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan Februari lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution berkata sejumlah aduan telah diterima dan siasatan dijalankan dalam tempoh 7 hari sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Siasatan mengenai prosedur mengenai prosedur dan elemen kesegeraan. Maksudnya task force ini ditubuhkan Bukit Aman khusus aduan sebegini. Setelah 7 hari, kertas siasatan akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Itulah proses termasuk kes ini, namun tidak ingat berapa laporan telah diterima. Saifuddin berkata, proses pendakwaan akan dilaksanakan Peguam Negara. Kes bagaimanapun masih dalam siasatan, kita serah sepenuhnya kepada pihak polis. Dan menurut polis, bahawa kes ini akan polis akan mengambil keterangan Hadi Awang pada esok hari. Mengenai kes ini, polis serahkan keterangan Hadi esok. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan dirakam keterangan berhubung kenyataan bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan pada hari Selasa, iaitu esok hari. Ketua Polis Negara berkata ia dibuat atas susulan di bawah Seksyen 41 Akta Hasutan dan Akta Komunikasi Multimedia. Dia akan dilakukan di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut pada 2.30 Selasa esok. Polis menerima aduan dari pelbagai pegawai khas. Baru-baru ini juga, dalam sehari dua ini, Menteri KDN, Menteri Saifuddin Nasution mengumumkan bahawa tahanan rumah akan dah diperkenalkan pun, tapi akan dipergiat dan diperluaskan bagi mengurangkan kesesakan di dalam penjara. Okey, bagi mengurangkan kesesakan di dalam penjara. Namun timbul persoalan, adakah itu termasuk untuk Najib? So maksudnya, adakah Najib boleh dibuat tahanan rumah? Kan? Adakah beliau boleh dibuat tahanan rumah? Baik, kita baca. Najib tiada dalam senarai tahanan di rumah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin memberi jaminan bekas Perdana Menteri Najib yang kini menjalani hukum penjara tiada dalam senarai banduan yang menjalani hukum penjara menerusi tahanan rumah. Menteri itu memberitahu Malaysia kini bahawa program pelepasan banduan secara berlesen hanya untuk banduan yang menjalani hukuman penjara kurang dari 4 tahun, warga emas, wanita hamil dan OKU. Najib tak masuk dalam senarai itu. KDN nak buat untuk penjara 4 tahun dan warga emas ibu mengandung dan OKU katanya. Terdahulu Harian Merito melaporkan KDN bersetuju secara prinsip untuk inisiatif tersebut bertujuan mengurangkan kesesakan di penjara bukan untuk disalahgunakan oleh pemimpin yang disabit kesalahan. Saifuddin juga menolak dakwaan dasar tahanan rumah bertujuan untuk membolehkan Najib menjalani baki tempoh hukuman penjara dengan selesa menyifatkan sebagai berniat jahat. Saya mau menyangkal naratif nakal yang dimainkan oleh media tertentu yang mendakwa pelaksanaan tahanan rumah bertujuan meletakkan Najib di bawah tahanan rumah. Ia sangat nakal sehingga mereka tidak dapat melihat perspektif mengurangkan kesesakan penjara. Walaupun pelaksanaannya disasarkan khusus kategori banduan tertentu, akan ada panel membuat penilaian. Jika seseorang dijatuhkan hukuman penjara sehingga 20 tahun kerana dijatuhi berat, mereka tidak mudah diberikan home detention katanya. Dia juga memberi jaminan inisiatif itu tidak akan menimbulkan ancaman kerana ada panel dan proses untuk mengakses setiap banduan. Biasanya untuk kes-kes yang ringan ataupun ibu hamil sewaktu dengannya, OKU, orang tua, warga emas, itu yang biasa yang berlaku lah. So bagi saya yang ni tak ditimbul isu sebab Najib dipenjarakan 12 tahun. Walaupun dikurang dan mendapat pengampunan 6 tahun, tetapi dia masih lagi melebihi 4 tahun yang dibenarkan oleh panel. Dan bukan automatik tuan-tuan kena apply. Bukan automatik, kena apply. Maksudnya banduan tersebut kena memohon kepada panel dan panel itu akan menilai. Dan mereka biasanya tahanan rumah ini, dia tidak boleh keluar daripada kawasan-kawasan tertentu. Dia kena melaporkan diri kepada balai polis berdekatan dan kadang-kadang, kalau tak silap saya lah, tak tahulah yang sekarang ni implement atau tidak, mereka akan pakai bracelet kaki. Dia akan ada kalung kaki tu, itu boleh mengesan. Mungkin, yang tu saya tak pasti ada ke tidak lah. Tetapi sebelum ini ada usaha-usaha dan ura-ura mengatakan akan ada perkara itu diperkenalkan. Okay? Right. Alright.